Assalamualaikum semua. Hai, hari ni saya nak share sebab ramai yang bertanya apa itu account gap. Jadi hari ni saya nak share tentang account gap emas public gold. Apa itu account gap? Account gap adalah account emas di mana ia adalah satu platform untuk display gram emas yang anda ada. Seperti juga akaun CIMB ataupun Maybank yang display berapa ringgit anda ada dalam akaun anda. Sama juga akaun gap emas. Dia hanya platform untuk display berapa gram emas yang anda ada. Okey, dalam akaun gap anda boleh masukkan simpanan minimum RM100 sekali transaction, yang mana RM100 itu akan ditukarkan terus kepada emas dalam gram berdasarkan harga pada hari tersebut. Contohnya pada hari ini harga 266 per gram. Jadi 266 per gram tu terus ditukarkan kepada gram emas dapat dalam 0.36 gram. Gitulah. Jadi terus akan display gram emas dalam akaun gap tersebut. Jadi RM100 anda masukkan tu tidak ada dalam akaun, cuma dia ada dalam gram emas. Okey. So akaun gap ni hanya sebagai platform untuk display simpanan emas yang anda simpankan di dalam akaun gap tersebut. Selain daripada itu, akaun gap ini boleh didaftar secara percuma sahaja. Okey, pendaftaran secara percuma akaun gap boleh daftar untuk diri sendiri dan diri anak-anak. So minimum nak masuk untuk simpan emas ni murah aja. Bermula daripada RM100 anda dah boleh simpan dalam akaun gap tersebut. Jadi dalam akaun gap ni, bila anda simpan sikit RM100 terus ditukarkan kepada 0.36 gram. Kadang-kadang anda simpan 1 gram ke, lama-lama akan jadi banyak. Contohnya kalau anda ada 11 gram, anda boleh keluarkan emas fizikal sama ada 10 gram ataupun 5 gram. Emas fizikal macam mana? Setengah orang tanya macam mana emas fizikal. Contohnya ini. Ini ialah dinar. Okay, ini ialah dinar emas yang berbentuk bulat ni. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Okay, 4.25 gram. Ini dinar. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Okay, jadi anda juga boleh keluarkan jongkong emas. Macam ni. Ini jongkong. So simpan sikit-sikit, katalah anda target dalam masa setahun nak ada 12 gram. Hujung tahun anda boleh dah keluarkan 10 gram. Okay. So dalam akaun gap, bila anda simpan, anda boleh keluarkan emas fizikal sama ada jongkong emas ataupun dinar emas. Apa beza jongkong dan dinar ni? Dinar emas ni berbentuk bulat. Okay, kita ada 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Dan jongkong pula berbentuk empat segi macam ni. Ada 5 gram, 10 gram, 50 gram. Okay, so bezanya hanya pada bentuk, tapi ketulinan adalah sama. Semuanya 99.9% emas. Setengah tanya pula, apa beza antara emas 999 dan emas 916? Emas 916 contohnya cincin. Ini ialah emas hiasan 916 yang ketulinannya ialah 91.6%. Tapi emas jongkong ini ialah ketulinan dia 99.9%. Okey? Itu bezanya barang kemas dan emas jongkong. So, kenapa saya nak cerita pasal akaun gap? Sebab selama ni ramai orang kata nak simpan emas mahal. Kan, nak beli emas mahal kena ribu-ribu. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita ada duit 100, kita nak konsisten, kita masukkan 100 sebulan pun boleh. Kita target 100 sebulan. Ataupun kita target nak masukkan 1 gram 1 bulan dalam akaun emas tersebut. So, akaun emas ini semua berdasarkan fizikal. Jadi, kalau kita simpan dalam akaun emas gap tu, memang ada fizikal dia. Kita boleh keluarkan fizikal bila-bila masa. Okay? Dan kalau katalah tak nak keluarkan fizikal, waktu tu sesak ke apa, kita boleh jual akaun gap emas dalam akaun gap ini melalui buyback online, secara online saja. Maknanya tak perlu pergi ke branch, boleh jual secara online. Okey, jadi lebih mudah. Lepas kita jual dalam masa 2 hari, duit akan di bank in kan ke dalam akaun kita. Okey. So, apa lagi? Kenapa kita perlu menyimpan emas jongkong compare kepada emas hiasan? Dua-dua ni emas, tapi kalau untuk pakai, bolehlah emas pakai ni kan. 916 beli sekadarnya untuk pakai. Kita wanita memang kena ada pakai juga. Tapi untuk emas jongkong ni, simpanannya perlu dengan emas jongkong, bukannya dengan emas perhiasan. Kerana bila kita nak jual nanti, susut nilai dia dalam
untuk emas jongkong ni dalam 6% ke 10% sahaja. Susut nilai ni maknanya spread value. Maknanya bila kita nak jual, value dia menurun 6% ke 10% saja pada harga yang kita nak jual akan datang. Mungkin pada hari ini harga 1 gram emas 266. Tapi mungkin pada 3 tahun akan datang 1 gram mungkin jatuh 350 per gram. Jadi nak jual tu susut value dia dalam, kalau yang 50 gram ni dalam 6% saja susut value dia. Berbanding emas hiasan, kalau kita simpan memang harga dia semakin tinggi, tapi susut nilai bila kita nak jual balik di antara 25% ke 40%. Maknanya kalau kos upah semua tu kita jual dah tak diambil kira. Jadi kalau nak menyimpan, lebih elok kita simpan sama ada emas jongkong ataupun dinar emas ni. Okey, ini bagus untuk simpanan. Contohnya kalau dinar emas ni, 1 dinar 4.25 gram, harga hari ni lebih kurang 1120. Jadi boleh buat bayaran 6 kali. 6 kali. Bagi 6 boleh buat bayaran dalam masa 6 bulan. Lepas bayar dalam 6 bulan, itu kaedah EPP. Lepas bayar dalam 6 bulan boleh ambil di branch ataupun dipostkan ke rumah. Senang saja cara untuk menyimpan emas. Tak susah sekarang. Jadi kalau ada siapa ada soalan boleh tanya. Jadi saya nak bagi awareness untuk semua orang untuk mulakan simpanan emas. Sebab semua kadang-kadang kita tak menyimpan sebab kita tak ada ilmu. Dan kita tak tahu nak tanya siapa. Jadi di sini saya share ilmu penyimpanan emas. Sebabnya saya dah lebih kurang dah 2 tahun menyimpan dan saya rasa benda ni kalau saya tahu lagi awal, lagi bagus. Jadi saya nak beri kesedaran kepada semua. Menyimpan emas itu perlu. Menurut Encik Muhammad Zulkifli, dia kata kita patutnya ada cash dalam untuk 6 bulan hingga ke setahun saja perbelanjaan. Yang lain-lain tukarkan kepada emas kerana emas ni simpan nilai dia. Harga dia semakin naik. Tapi kalau harga cash kita, duit ringgit semakin menurun disebabkan inflasi. Okay, kalau kita ada RM50 hari ni boleh beli banyak juga barang. Tapi nanti 2-3 tahun depan mungkin RM50 tu dah tak boleh buat apa dah. Boleh dapat apa je kan. Nur, terima kasih kerana bermula simpan emas. InsyaAllah kita sama-sama menyimpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. So, apa pun kita perlu konsisten. Sambil menyimpan itu kita kena tambah ilmu juga. Sebab emas ni dari dulu lagi ramai mak-mak kita, datuk nenek kita simpan emas. Tapi dia orang simpan emas hiasan. Dan kalau tak cukup duit, dia orang boleh pergi pajak ataupun pergi jual. Sama juga dengan emas jongkong ataupun dinar ni. Kalau kita perlukan wang, kita boleh pergi pajak di Arah Nur ataupun kita boleh jual di mana-mana kedai emas. Tapi untuk mendapatkan nilai yang tinggi, jual balik ke public gold. Sebab ini emas public gold kan. So jual di public gold, susut nilai mungkin antara 6% hingga 10%. Itu memang fix susut nilainya. Okey. Tapi jika tak ada apa-apa keperluan, lebih baik simpan. Sebab emas ni ialah simpanan jangka masa panjang. Kita beli barang kemas pun, kita tak beli hari ni, kita jual minggu depan kan. Kita pakai sampai 2-3 tahun, lepas tu kita nak tukar design lain baru kita jual. Sama juga dengan emas jongkong ni. Ia simpanan jangka masa panjang dan kita simpan bila perlu. Contohnya nak pergi haji ataupun nak pendidikan anak-anak, kita boleh jual waktu tu. So Nur, Nuradiani ni kawan saya. Nur, selamat menyimpan. Sebabnya kalau menyimpan emas ni, Nur pun orang Kelantan kan. Tak rugi sebab orang Kelantan pun lagi senang saya terangkan. Kalau saya ajak simpan emas lagi senang dengan orang Pantai Timur sebab dia orang faham. Semua-semua ni memang ramai yang simpan emas hiasan. Tapi kita boleh bertukar kepada emas jongkong ni. Lepas tu, setengah orang kata, takut scammer ke spam ke public gold ni kan. Itu semua soalan yang dah lapuk. Sebabnya kalau scammer, kita takkan ada orang yang buat live public gold Facebook tiap-tiap malam ada buat live untuk memberi ilmu kepada orang ramai, kepada public tentang penyimpanan emas. Dan ramai juga dealer yang buat live. Dan ada banyak dealer-dealer yang buat live. Jadi memang ini bukan scammer ke apa. Okey, Puan Rosni Mak Isa tertarik pasal beza susut nilai tu. Okey, beza susut nilai ni, contohnya kalau emas hiasan, bila kita beli dia ada kos upah.
kos upah. Yang tu mungkin RM200 dekat sini. Lepas tu dan emas hiasan ni dia punya ketulinan 91.6% sebab dia perlu dicampur dengan bahan lain supaya tak senang dibentuk kan. Emas ini pula 99.9% ketulinan dia dan kos upahnya hanya macam kalau yang 50 gram ni hanya RM70 je kos upah je. Lebih murah sebab dia bentuk dia sebab nak buat bar macam ni je kan. Jadi bila kita jual nanti katalah 3 tahun akan datang, mungkin ini saya beli setahun lepas, masa tu harga dia RM1,080. Sekarang harga dia RM1,280 kalau tak silap. Jadi kalau katakan susut nilai dia 6% kerana saya nak jual balik, dengan harga semasa tu tolak susut nilai dia 6% tu bersama harga jual nantilah. Tapi dalam masa setahun pun dah naik banyak kan, dalam RM200 dah naik. So bayangkanlah dalam masa 3-4 tahun nanti mesti akan lagi naik. Tips untuk simpan emas ni, kalau kita ada duit, jangan kita kacau duit yang kita nak belanja untuk bayar bil ataupun bayar duit sekolah anak kan. Yang itu memang kita kena tolak dah siap-siap. Kita gunakan duit lebihan untuk mulakan simpanan emas. Okey, kita bayar hutang dulu, bayar yuran sekolah anak, bayar duit buku anak semua. Ada lebih RM100 katakanlah. Kita mula dengan duit lebihan itu. Okey, kita mula paksa diri minimum RM100 katakanlah sebulan. Kalau sebelum ni tak pernah menyimpan lagi, kita paksa diri untuk simpan RM100 sebulan. Dulu saya menyimpan dalam tabung haji. Saya potong gaji semua. Tapi tabung haji ni bila kita sesak-sesak kita pergi ambil kan, senang nak keluarkan. Jadi duit nak banyak, lepas tu susut balik. Duit nak banyak, susut balik. Lepas tu bila saya jumpa penyimpanan emas ni, dapat duit saya terus bekukan. Jadi kita rasa tak terbelanja. Bila dah beku macam ni, macam mana nak belanja? Susah nak belanja. Maknanya kita susahkan untuk diri kita belanja. Sebab tu kita bekukan duit kita dengan pembelian emas. Itulah apa pun saya nak beri kesedaran kepada semua bahawa dah RM100 dah boleh mula menyimpan emas dengan menggunakan akaun emas Gap, ya. Sekali masuk duit terus ditukarkan kepada gram emas berdasarkan pada harga pada hari tersebut. Okey. So apa tujuan kita nak simpan emas ni? Ya betul, masuk tabung haji betul sekarang dah tak banyak dividen. Jadi hari tu masa mula-mula saya simpan emas, saya buatkan akaun Gap untuk anak saya kan. Dan tabung haji adalah juga untuk anak tu. Jadi saya tinggalkan RM1,300 tu untuk daftar haji mereka. Lepas tu yang lain saya keluarkan, semua saya masukkan dalam akaun Gap emas. Sebab dalam akaun Gap emas ni, walaupun emas tu ada turun naiknya, tapi emas tak pernah turun merudum. Emas akan sentiasa naik. Jadi nilai dia akan bertambah. Compare tu bila kita simpan ringgit ataupun wang ringgit dalam tabung haji ataupun bank lain, dia hanya menyimpan nilai. Tapi disebabkan inflasi, nilai tu menurun. Okey, nilai ringgit kita menurun sebenarnya. Berbanding dengan emas. Kalau siapa simpan emas dari zaman dulu-dulu, memang lagi untung. Kalau jual sekarang dah memang sangat-sangat untung. Jadi kalau nasihat saya, tabung haji perlu ada. Tapi apa yang saya buat, saya tinggalkan RM1,300 untuk pendaftaran haji anak-anak. Dan saya keluarkan, yang lain semua saya masuk dalam akaun emas. Saya Alhamdulillah sebab dah pergi haji, saya potong sikit-sikit lah masuk tabung haji tu, just untuk in case kecemasan kan. Yang lain semua saya masukkan banyak persen lah daripada gaji ke dalam akaun emas. Okay. So apa sebab kita simpan emas? Kita kena ada matlamat. Kenapa kita simpan emas? Kita kena tengok future kita. Macam setengah matlamat, okey, nak pergi haji, sebab tu nak simpan emas. Jadi contohnya untuk pergi haji perlukan 10 dinar. Jadi kita target akaun Gap kita tu untuk dapatkan 10 dinar bersamaan dengan 42.5 gram emas untuk pergi haji. Jadi simpanlah kali sikit. 1 gram ke, RM200 pun boleh, RM100 pun boleh. Kalau ada lebih, simpan lebih dalam akaun Gap tu. Tak perlu risau sebab Gap ni, akaun Gap ke, akaun EPP ke, semua berdasarkan fizikal dan semua insyaAllah patuh syariah. Kita pun dah ada CJ patuh syariah untuk semua produk
di public gold. Okay. So contohnya untuk pergi haji 10 dinar, untuk dana pencen 10 dinar, untuk dana pendidikan anak. Jadi kita letak matlamat kita. Kalau macam untuk anak, setiap kalau kita buka akaun dia orang, mungkin untuk dana pendidikan dia orang kita target sama ada 10 dinar ataupun 50 gram. Okay. Lepas tu apa yang saya boleh kongsikan, bila saya start menyimpan emas, semula menyimpan emas, perbelanjaan ke arah yang tidak perlu tu dah makin berkurang. Contohnya nak shopping kat Shopee, kasut ke baju ke, dia macam semakin berkurang sebab kita tengok kalau aku ada duit, baik aku simpan emas daripada beli barang-barang macam ni. So dia memang dia mendidik kita untuk menghargai duit itu dan lebih baik menyimpan daripada beli barang yang kita tak perlu. Kita beli barang yang kita perlu, tapi setengah tu kadang-kadang kita syok-syok saja nak shopping kan. Benda tu dah sedikit sebanyak dengan menyimpan emas dapat menghakis hobi ataupun habit yang suka bershopping tu. Betul. Cuba memang cuba menyimpan dan anda akan terasa yang kalau boleh baik aku simpan emas daripada aku belanja. Okay. Lupa nak tunjuk, setiap emas sama ada gold bar ataupun dinar akan datang bersama dengan kad pengenalan dia ni. Ini kad pengenalan dia. Dia ada tulis serial number dan dia ada tulis macam 50 gram. Lepas tu serial number dan dia design oleh saya emas lah, Abdul Syukur Anwar ni. Okay. Contohnya ini untuk bunga emas jongkong, dan untuk dinar ini kad pengenalan dia. So 1 dinar ni kadang-kadang saya simpan sebab kadang-kadang mungkin kita kecemasan ke apa, kita tak tahu kan. Jadi kita boleh pergi pajak di Ar-Rahnu ataupun kita jual terus di public gold. Okay, kita bawa ke public gold dan jual. Dan bila simpan emas ni, sekarang ni banyak orang kongsikan ilmu. Kita cari je, type je simpanan emas dekat Google ataupun dekat Facebook. Jadi ramai sangat yang kongsikan tentang kebaikan simpanan emas. Jadi memang mudah nak dapatkan ilmu emas. Jadi dengan mulakan simpanan, kita sambil tu kita boleh tambah ilmu kan untuk simpan emas, tambah ilmu untuk bayar zakat emas, dan macam-macam lagi. Senang je nak dapatkan information. Cuma ada sama ada kita nak atau tak nak dapatkan informasi tersebut. Jadi tak susah. Dengan RM100 account gap anda boleh bermula, dan daripada account gap tu anda boleh keluarkan fizikal macam ni, ataupun anda boleh keluarkan jual balik. Account gap tu hanyalah sebagai platform. Bila kita daftar, kita akan dapat username dan password untuk kita log in, dan kita boleh buat membeli emas daripada account gap tersebut, dan semua transaksi adalah melalui FPX. Okay, tak ada orang tengah. Anda boleh buat sendiri payment, anda boleh tengok sendiri berapa gram yang anda ada. Semuanya dicatatkan di dalam platform account gap tersebut. Okay. So, kalau bercakap pasal zakat pula, syarat untuk layak zakat bagi simpanan emas 999 ialah 85 gram. Apabila mencapai 85 gram, cukup 1 tahun 85 gram itu tidak berubah, dan tidak ada sebarang transaksi ataupun jual beli, kena bayar zakat bersamaan dengan 2.5% daripada harga 85 gram itu, harga semasa. Okay. So untuk dapatkan harga semasa, bukannya harga di public gold, kita kena call dan tanya pusat zakat Selangor, berapa harga semasa untuk emas 999 ni, saya nak bayar zakat, dan darab 2.5% dan darab berapa gram yang anda ada. Okay, setengah orang itulah saya jumpa dia macam tak nak menyimpan emas sebab tak nak bayar zakat kan. Macam leceh lah nak kira zakat-zakat ni semua kan. Baik tak payah simpan, jadi tak payahlah bayar zakat emas tu. Tapi sebenarnya salah kalau kita berfikiran macam tu. Dalam Al-Quran sering ditekankan sebab untuk kita membayar zakat. Jadi kalau saya kata kepada semua penyimpan emas saya, simpanlah emas sampai anda boleh bayar zakat. Sebab zakat ni memang disebut dalam Quran. Jadi kenapa kita
pandang leceh lah nak kira zakat kan. Kena terpaksa bayar zakat. Kenapa kita rasa terpaksa? Sepatutnya kita akan rasa lebih gembira kalau kita dapat simpan emas dan kita dapat bayar zakat. InsyaAllah. Okay. So, apa-apa soalan pasal account gap ataupun pasal simpanan emas, anda boleh terus berhubung dengan saya. So, setakat hari ini, live untuk hari ini, InsyaAllah yang mana dah bermula simpanan emas, saya doakan anda konsisten untuk terus menyimpan emas, ya, dan Jannah pun dah hebat dah sekarang ni. Banyak dah menyimpan. Yang mana kalau Rosni nak simpan, jomlah saya bantu. Okey, terus berhubung dengan saya. Okey, sekian saja untuk live pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga penerangan ini dapat memberi sedikit sebanyak idea tentang penyimpanan emas. Dan jika anda berminat, boleh terus PM saya untuk saya bantu anda simpan emas. Okey, jom kita simpan emas sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Bye.